berjaya. Wanita wanita tidak harus diperkecilkan dalam apa jua bidang. Diskriminasi Ketidakadilan dan diskriminasi wanita tidak hanya terhad dalam institusi kekeluargaan, malah daya saing mereka di tempat kerja semakin terselah. Malangnya, masih wujud diskriminasi terhadap wanita dari segi peluang dan kenaikan pangkat. The battle cry of the women's liberation. This is our time to stand up, to have our voices heard. Women will lead this country. That's what this is all about. Bapa Pembangunan Malaysia iaitu Tunku Abdul Razak berpandangan bahawa konsep wanita sebagai satu golongan yang telah memberi sumbangan kepada bangsa dan negara yang mana telah bersama-sama berganding bahu dengan kaum lelaki dalam usaha pembangunan dan kemajuan. Wanita juga dilihat sebagai satu daya penggerak utama serta pendorong yang bukan sahaja memberi galakan dari belakang akan tetapi juga telah mara bersama-sama seiring sejalan dengan kaum lelaki dalam memperjuangkan matlamat yang diidami negara. Mempunyai peranan yang sangat besar terutamanya untuk mendidik anak-anak. Bila sebut anak-anak ni, semua ni daripada kecil, pendidikan ni bermula daripada rumah. Dan orang pertama yang mendidik kita adalah ibu kita. Jadi peranan tu memang tak dapat dinafikan lah. Sangat-sangat penting dan kita kena pastikan bahawasanya seorang ibu itu cukup bersedia untuk menjadi pendidik kepada anak-anak terutamanya lah. Peranan wanita di masa kini ni memang sangat banyak lah. Sebab tak sama macam zaman dahulu. Zaman dahulu wanita ni memang ada diskriminasi sikit lah. Tapi sekarang ni kita dah kurang lah diskriminasi terhadap wanita. Sebab wanita sekarang ni dah masuk pelbagai bidang. Semua bidang dia ada. Masa kita kat Terengganu sekalipun hampir 50% kalau di Terengganu lah hampir 50% bahagian perkhidmatan ni dikuasai oleh wanita. Maksudnya wanita bekerja lah sebagai cikgu, doktor dan sebagainya lah. Menjadi orang kata tunjang kebahagiaan satu keluarga atau kesejahteraan. Kenapa kena sebut? Sebab kalau kita bayangkan kalau mak kita tak ada kat rumah, kan rasa macam huru-hara rumah tangga kita. Contohnya kadang makanan tak terurus, pakaian tak terurus kan. Dan kita wanita pun tahu peranan kita kat rumah, mungkin kita boleh jadi macam menteri keuangan lah yang menguruskan keuangan. Kadang-kadang ayah kita tak tahu pun barang dapur berapa ringgit, beras berapa ringgit kan. Tapi kita lah perlu bijak menjadi seorang wanita yang bijak berbelanja, seorang wanita yang kata boleh menguruskan rumah tangga. Dan kita kena, yang paling penting peranan wanita kalau kat rumah ni, kita kena faham rumah kita menjadi madrasah pertama bagi anak-anak. Macam mana kita nak mendidik anak-anak, acuan kita, acuan mana? Acuan Islam. Okay. Yang tu kena faham. Saya sebut saya adalah ilmu, kefahaman, tu adab. Lepas tu kita kena untuk keluarga Islam ni mengamalkanlah amal ma'ruf nahi munkar tu. Maksudnya kita kena sentiasa update. Kita tak boleh, wanita ni kita tak boleh macam tak update. Maksud update faham tak? Maksudnya dia sentiasa mengikut arus semasa kan. Apa-apa yang terbaru wanita perlu tahu. Sebab kadang-kadang kan banyak wanita yang tertindas zaman sebelum ni sebab kita tak tahu hak-hak dia. Jadi sebagai orang Islam sendiri, kalau berlaku apa-apa dia kena tahu hak dia. Dia kena tahu apa yang dia patut buat, apa saluran dia. Betul tak? Macam zaman sekarang ni banyak sangatlah kita expose to the media sosial. Jadi orang puan pun wajib tahulah benda-benda tu pasal perihal media sosial, perihal hukum hakam. Lepas tu selagi dekat macam perundangan Islam, masa orang pun tak boleh saja macam duduk rumah saja. Orang kata tak apalah, saya duduk di rumah saja, saya solat 5 waktu, saya jaga kehormatan saya. Saya tak suka juga. Okey, betul kan? Kita buat semua tu, kita masuk syurga kan. Tapi ada lagi syurga yang lebih best untuk wanita ni dengan mencuburi banyak lagi bidang-bidang yang dia boleh memberi manfaat kepada orang lain. Tak?
perkataan diskriminasi ni kadang-kadang kita salah artikan. Orang kata takut kita ni orang kata macam terlalu menuntut hak kita, melampau dalam yalah untuk menuntut kerja kita lah kan sebenarnya. Tapi sebenarnya mutakhir inilah sekarang ni kita tak boleh fikir wanita ni perlu ada di rumah saja, tidak. Okey, atau dalam kerja-kerja dakwah pun, kerja-kerja kebajikan pun, kita perlu kehadapan, kita perlu bersama dengan masyarakat dan komuniti. Sebab kita tidak perlu adalah kita tidak adil tau kalau kita rasa kita selesa duduk di rumah. Okey, balik kerja boleh main anak, sampai kat rumah boleh makan, boleh main anak-anak. Okey, esok pergi kerja balik tanpa mempedulikan masalah rumah di keliling, masalah komuniti kita, taman kita, masyarakat kita yang hari ini semakin hari semakin parah lah, kita tahu kan. Okey, jadi tak timbul masalah kita wanita perlu ada di dapur saja, perlu ada di rumah saja, tidak. Hari ini memang kita melahirkan ramai pakar-pakar dalam pelbagai bidang yang pakar itu terdiri pada wanita. Yang jadi timbul diskriminasi ni kadang-kadang kalau kita terlalu melampau menuntut hak kita, kadang-kadang kesamaan gender. Kalau dalam Islam dia tak ada orang kata membezakan kita lelaki dan perempuan ni. Tapi kita ni wanita kadang semua tekan nak buat satu pekerjaan ataupun nak melaksanakan satu tugas, mestilah mengikut fitrah kejadian wanita itu sendiri. Jangan melampau. Contohnya kalau lelaki boleh panjat pokoknya, kita nak panjat juga. Itu melampau kadang. Kita ada batas dan hak kita sebagai wanita. Jangan kita, kalau jawatan tu tidak sesuai dengan wanita, jangan kita terlalu memperjuangkan benda yang tidak sesuai dengan kita. Isu pergaulan, ikhtilat kan, di tempat kerja. Jadi banyak kes-kes yang berlaku menyebabkan perceraian pun ada. Sebab bila ada lelaki dan wanita bekerja bersama-sama, akan ada isu curang. Pergaulan maksudnya suami orang keluar dengan isteri orang, daripada asalnya mungkin makan-makan saja, lepas tu jadi lain, nak melarat-larat, menyebabkan perceraian. Sangat banyak isu pasal pergaulan ni lah di tempat kerja. Isu pergaulan tu sexual harassment. Harapan kita nak menjadi seorang wanita yang serba boleh. Kita tak boleh jadi wanita yang mudah diperkotak-katikkan oleh golongan mana-mana sekalipun, terutamanya golongan lelaki. Yang mana kita kena berkebolehan dari sudut semua perkara ni. Kita nak jadi seorang wanita yang hebat, dengan ilmunya. Sebab Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu wajib bagi tiap-tiap orang Islam. Jadi menjadi kewajipan kepada kita menuntut ilmu. Carilah ilmu, bukan kata ilmu akademik saja, tetapi ilmu agama yang terutamanya lebih penting kepada kita untuk menjaga kita, untuk melindungi kita daripada perkara-perkara yang kita tengok pada hari terlalu mencabar kita, menguji sangat-sangat pada kita, ketidakselamatan kita di mana-mana saja. Kalau dulu anak-anak perempuan pergi ke mana-mana kita tak rasa bimbang, tapi sekarang ni bukan kata anak perempuan saja, tetapi anak lelaki pun kita bimbang, rasa takut, mari mikir, bimbang tentang keselamatan anak-anak kita. Walaupun lelaki kita bimbang juga, sebab bila tidak diberi dengan ilmu agama, sama ada lelaki ataupun wanita, sama-sama akan roboh belaka, akan tumbang belaka kalau tidak ada pegangan agama yang cukup. Jadi sebab itulah wanita pada hari ini kita mengambil contoh-contoh wanita-wanita yang terdahulu, wanita-wanita hebat yang terdahulu, terutamanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, Sumayyah, dan beberapa wanita, para sahabiah yang patut kita ambil dia jadi sebagai ikon kita, sebagai idola kita, untuk mematangkan kita dalam kita mengarungi kehidupan kita pada hari ini. Sebab tu Umi sebut tadi, kita kena jadi wanita yang serba boleh, muslimah yang serba boleh. Bukan saja dari sudut pendidikan, tapi kita juga celek politik, kita juga mampu untuk berdakwah, kita juga mampu untuk mentarbiah generasi kita yang akan datang terutamanya.
Jadi sebab tu kita kena jadi wanita yang serba boleh, yang hebat insya-Allah. Orang melihat wanita ini, terutamanya wanita Islam ini ataupun sebagai muslimah adalah muslimah yang hebat di mata dunia. Kehebatan wanita ni sehingga disebut sebagai tangan yang menghayung buayan itu boleh menggoncang dunia. Itulah hebatnya wanita. Jadi wanita bila berilmu, bila berpendidikan Islam, bila jaga agama, di mana-mana saja dia akan dipandang sebagai orang yang ada maruah, ada martabatnya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Tuntasnya, gelaran wanita bukan sembarangan yang boleh dipandang remeh. Terbukti wanita juga mampu memberi sumbangan dalam kemajuan pembangunan untuk membela dan memelihara hak sebagai seorang wanita serta mempunyai potensi tersendiri dalam membentuk institusi kekeluargaan.